Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Masya Allah, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Hari ini 9 Ramadan 1444 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang untuk hidup pada hari ini. Allah masih lagi menyambungkan kepada kita nyawa, beserta dengan itu segala nikmat, segala kurniaan yang tidak pernah berhenti walaupun satu saat. Bagaimana Allah mengatur dan menyusun tubuh badan kita begitu sempurna, tidak ada cacat celanya, begitu sempurna. Berapa kadar darah yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Berapa kadar air yang diperlukan dalam badan, tidak lebih tidak kurang. Berapa kadar udara yang keluar masuk, degupan jantung, paru-paru. Kita tidak pernah pun sebelum tidur risau akan pergerakan dalaman badan kita. Tak pernah pun kita pesan, ya Allah, aku nak tidur ni, tolong jaga jantung, takut berhenti. Tolong ya Allah, takut bernafas, paru-paru tak berfungsi. Ya Allah, nak tidur ni, tolonglah pastikan darah ni mengalir dengan baik. Subhanallah. Sebab kita tidak pernah ragu-ragu dengan Allah dalam mengatur, dalam menyusun, dalam memastikan tubuh badan kita ini berjalan sebagaimana sepatutnya. Berjalan sebagaimana sepatutnya, tidak bertembunglah kan. Dua organ yang berbeza bertembung. Tak accident lah, tubuh badan kita ni tak accident. Elok je proses. Bila kita tak makan 5 jam, macam mana berlaku? Bila tak makan 10 jam, tak makan dan minum 13 jam, bagaimana Allah ubah? Kita tidak pernah ragu-ragu tentang kehebatan Allah menyusun tubuh badan kita, menyusun anggota badan kita. Disebut di dalam surah yang sebelum ini yang kita tadabbur. Allah suruh kita perhatikan pada penciptaan diri kita ini, bagaimana Allah menyusun atur tubuh badan kita dengan sempurna. Surah sebelum ni, surah semalam yang kita baca, semalam kita baca surah apa? Disebutkan di dalam surah tersebut berkaitan dengan tubuh badan. Tamnya mereka kejap, ada firman Allah ni. Subhanallah. Okey, semalam kita kan baca surah Al-Mutaffifin, iaitu orang-orang yang curang. Mereka pun apabila kembali kepada ahli mereka, kejap, sebab itu engkau dapat mengenal wajah-wajah mereka. Engkau tahu apa itu ilin. Kalau bukan surah semalam, surah sebelum itu.
Kejapnya. Okey, bukan surah semalam tapi surah ayat sebelum itu. Surah sebelum itu. Surah sebelumnya yang mana Allah SWT sebut Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita berfikir tentang penciptaan tubuh badan kita, yang mana Allah menyusun tubuh badan itu dengan sempurna. Allah menyusun tubuh badan kita ini dengan sempurna. Kita tidak pernah ragu-ragu. Bila kita berjalan, proses apa yang berlaku. Bila berlari, apakah perubahan yang berlaku pada tubuh badan. Bila tidur dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ragu-ragu dengan perancangan Allah terhadap hidup kita. Kita ragu-ragu dengan apa yang sedang kita lalui sekarang. Sebab nampak macam buruk. Kita rasa tak yakin kita boleh tak berjaya. Boleh tak bahagia. Kita boleh tak mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kita ragu-ragu dengan sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Kita ragu-ragu dengan sesuatu yang kita nak sangat, tapi kita rasa macam kita tak mampu nak dapat. Sedangkan segala keraguan itu boleh ditutup dengan doa. Dengan doa. Apa yang kita bimbang, doa. Apa yang kita takut, terus doa. Apa yang kita nak, terus doa. Apa yang kita sakit, apa yang kita sedih, doa. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah silahul mu'minin, senjata bagi orang beriman. Perasaan ragu-ragu, perasaan gelisah yang berlebihan, sahabat-sahabat, perasaan terlalu bimbang, risau, anxiety, itu sebahagiannya lah ya. Apa sajalah perasaan, permainan perasaan. Selain daripada mungkinlah faktor-faktor dibesarkan, ujian yang datang, trauma, macam-macam lah faktornya. Tetapi itu adalah satu gangguan kepada perasaan daripada syaitanir rajim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Diterangkan dalam surah manusia. An-Nas maksudnya surah manusia. An-Nas maksudnya surah manusia. Iaitu yang mana menceritakan bagaimana manusia ini boleh resah gelisah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah perintahkan manusia memohon perlindungan daripada Allah dengan penyakit waswas. Penyakit waswas ni penyakit apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku mohon berlindung daripada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia ataupun penguasa kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia ataupun sembahan manusia. Kita diminta oleh Allah dalam surah An-Nas 3 kali berturut-turut memuji pada 3 ayat tentang kehebatan Allah. Qul, Allah perintahkan kita, a'udhu, katakanlah, a'udhu, aku mohon perlindungan. A'udhu bi rabbin nas, dengan Tuhan pentadbir manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Sampai 3 kali ni. Apa yang penting sangat ni sampai 3 kali memuja Allah? Permintaan apa yang penting sangat? Allah suruh kita minta apa daripada awal ayat ini, iaitu minta perlindungan. Perlindungan daripada apa ni? Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswasil khannas. Waswas ni bisikan, al-khannas ini tenggelam timbul. Al-khannas juga membawa masuk yang tersembunyi. Al-khannas juga membawa masuk tenggelam timbul. Maksudnya bisikan ni tak nampak. Kalau manusia bisik nampak. Kamu tak payahlah semayang. Kamu ingat kamu tu bagus sangat nak tegur orang. Kamu ingat, okey. Yang manusia tulis, yang manusia cakap nampak. Tapi bisikan ni tak nampak. Al-khannas tenggelam timbul ataupun tersembunyi. Dia sekejap tenggelam timbul tu, tenggelam bisikan itu apabila iman kuat. Timbul kuatlah bisikan itu apabila iman lemah.
Siapa yang bisik ni? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dada manusia. Oh, bisik direct pada dada. Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan juga manusia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bayangkan ya. Masya Allah, bisikan ni. Bisikan syaitanir rajim yang membisikkan. Padahalnya, kita tak perlu nak terlalu bimbangkan tentang satu perkara. Tapi overthinking. Sampai resah gelisah satu hari. Bimbang sesuatu yang belum berlaku. Dan tidak pasti pun akan berlaku. Bimbang sesuatu yang kita tidak mampu nak kawal. Manusia ni, dia boleh hilang bahagia kerana dua sebab yang dia tak boleh nak kawal pun. Pertama, apa yang telah berlalu. Kedua, apa yang akan datang. Dua keadaan ini tak boleh dikawal. Dan tidak ada, yang depan tak ada kepastian, yang telah lalu tidak dapat dikembalikan. Dia masih lagi dihantui dengan 3 tahun lepas peristiwa, 10 tahun lepas peristiwa, 15 tahun lepas peristiwa. Yang mana peristiwa itu dia tidak boleh nak ubah dah. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Yang tinggal untuk mengambil ibrah pengajaran ataupun mengumpul kekuatan untuk melupakan, memaafkan ataupun menyembuhkan diri. Subhanallah. Ramai yang derita kerana masa lalu. Kedua, ramai yang derita kerana masa depan. Nanti kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Sudah dah lah kalau gini-gini. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, untuk waktu lalu dan untuk saat ini dan untuk akan datang, senjata untuk menghadapi ketakutan, kebimbangan, kerisauan, overthinking adalah doa. Doa. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata. Kenapa senjata? Senjata ni bila sebut silah, senjata. Kenapa disebut doa sebagai senjata? Tuan-puan sekalian, musuh kita siapa? Syaitan. Musuh siapa lagi? Hawa nafsu. Siapa lagi musuh? Manusia-manusia yang mengajak kepada kejahatan dan kemaksiatan dan keburukan. So, bila sebut musuh, mesti berhadapan dengan musuh ini dengan senjata. Apa matlamat ataupun apa fungsi senjata? Perlindungan, melindungi diri. Jadi, doa adalah satu senjata yang melindungi diri kita. Nabi sebut orang beriman, senjatanya doa. Kita bimbang, kita ada sedih trauma yang lalu. Datang teringat, berdebar-debar, geram. Macam, terus doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bahasa Melayu, susun ayat apa? Nak zikir ke, nak salawat ke, terus doa. Doa, Ya Allah, beri kat aku kesembuhan daripada kesakitan masa lalu ku ini, Ya Allah. Ya Allah, aku ingin jadi kuat. Daripada peristiwa itu, aku ingin jadi lebih kuat, Ya Allah. Hamba-Mu yang lebih kuat, Hamba-Mu yang redha, Ya Allah. Takut apa yang akan berlaku esok, ada interview ke, ada apa ke, Ya Allah, kepadamu aku berserah, aku nak cari rezeki, Ya Allah. Pemudahkanlah, Ya Allah. Ini tak duk berdebar. Berdebar lah. Macam mana nak buat? Berdebar lah. Berdebar. Tarik nafas. Bukan kata tak boleh, boleh buat. Tetapi mesti orang beriman, mesti doa. Mesti selalu dengan doa. Sebab itu Nabi sebut, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kepala kepada ibadah. Manusia kalau tak ada kepala, memang tak hidup. Ibadah kalau tak ada kekuatan doa, kita tak mampu nak beribadah dengan baik. Ibadah tak tenang, kelang kabut, tak khusyuk, tak rasa manis, macam-macam lah muslimin, muslimat, sahabat-sahabat. Okey, sekarang Alhamdulillah, tuan-puan dan puan-puan sekalian, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Sekarang dah pukul 7.27, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dihormati, terima kasih sahabat-sahabat yang di TikTok, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek, anak-anak sekalian. Sama juga sahabat-sahabat di media sosial yang lain. Masya Allah, tak boleh sebut. TikTok ni sensitif sangat. Tak boleh sebut pun nama media sosial yang lain. Terus dia ban. Jadi kalau saya sebut media sosial lain tu, saya sebenarnya nak sebutkan di, Ya, betul, di sini. Ini TikTok di sini.
Ya, subhanallah. Sekarang lebih kurang dalam 3,000 lebih yang hadir gabungan dua ni. Marilah sama-sama kita tekan butang share, kita tag nama, kita kongsikan link dalam grup mana-mana lah. Nak sebut pun takut kena ban juga ni dengan TikTok ni. Dengan grup mana-mana yang kita selalu subhanallah, apa-apa sahaja untuk mengajak bersama-sama dalam majlis kita ini. InsyaAllah pada pagi 9 Ramadan 1444 Hijrah ini, kita muka buku. Betul lah sebut sahabat-sahabat di muka buku. Betul, bijak. Ya, sahabat muka buku, terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita terus berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang berjuang dengan Masya Allah, start daripada awal ni pun dah banyak. Alhamdulillah, barakallah. Sebab ini hari Jumaat. Allahu Akbar. Tuan paskan, Encik minta tolong jap Encik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, kita akan tap-tap sampai 1 million. Hari ni hari Jumaat. Encik suami, tak tolong kejap. Dia jadi macam ni, tak ada pengudaraan. Kasih Encik. Hari ni hari Jumaat dah, tuan-puan sekalian. Sebenarnya kami berdua, suami isteri, laki bini ni tengah berdebar. Hari ni presentation untuk last kami punya seminar ni. Berdebar apa ya? Sebab daripada presentation ni lah akan menentukan kami lulus atau tidak. Tapi insyaAllah lulus lah, insyaAllah. Okey, hari ni hari kelima dah kami berada dan tak jumpa anak-anak. Kami berada di luar kawasan untuk dapat sijil professional trainers daripada RHDN. RHDN. Jadi daripada hari Isnin sampai hari ni 5 hari berturut-turut, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, non-stop. Rehat setengah jam je untuk solat, lebih kurang. Lepas tu sambung dengan pelbagai task, pelbagai tugasan. Dan hari ni tugasan yang terakhir sebagai penentu masuk belajar balik 5 hari ni. Jadi Masya Allah, malam tadi duk siapkan PowerPoint kan. Lepas tu ada persiapan akhir. Lepas tu encik suami tanya, nak buat juga ke live pagi ni? Kena buat. Tak boleh setiap pagi kita dah janji nak jumpa. Jadi doakanlah kami berdua sukses, berjaya dengan cemerlang, insya-Allah. Jadi kami pun hari ni pun kita pukul 8 tu kira kita berhenti ya. Sebab kami nak kena lebih baik sampai awal lah di lokasi. Dengan suasana dekat KL ni sangat jam, supaya kita tenang-tenang sahaja. Macam tu. Dan Alhamdulillah ada satu presentation saya dalam, bukan semalam, kemarin sebab kursus ni ramainya non-Muslim, Cina, India, Mak Saleh. Dan speaker pun fully English. Lepas tu bila presentation, ada satulah presentation tu saya dapat antara the best presentation lah. Macam tu. Sampai macam Alhamdulillah lah, Mak Saleh bagi ada bagi feedback yang sangat positif, speaker. Jadi masa tahu tak apa yang saya dah biasa ceramah. Jadi sebenarnya tak timbul masalah untuk saya bercakap depan khalayak. Bukan tak timbul masalah, maksudnya sebab dah biasa. Tapi bila program macam ni, kita sedang dinilai akan ada markah. Jadi debaran tu, nervous tu luar biasa sikit. Tapi bagaimana masa tu saya kontrol nervous saya bila nak present di depan semua peserta-peserta ni. Ada ramai Chinese, India, semua non-Muslim. Muslim ada lebih kurang 5 orang sahaja. Okey, jadi saya, suami, lepas tu adalah berapa orang? 5-6 orang. Lepas tu apa doa saya dalam hati? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, kelancaran. Berikan aku kebijaksanaan, ilham dalam nak menyampaikan. Untuk, memanglah niat saya masa tu, saya kata, saya selalu sebut kat suami, supaya orang bukan Islam boleh melihat dan memandang orang Islam ini hebat. Bukan memandang saya hebat, tetapi memandang, orang Islam ni hebat lah. Macam tu. Hebat orang Islam. Sebab
Mereka semua memang tak kenal saya langsung. Walaupun mereka tu orang Malaysia lah. Sebab saya dikenali dengan orang Melayu Islam saja kan. Ada yang Punjabi, macam-macam lah. Ada orang Australia, ada ni. Lepas tu, Alhamdulillah, daripada hasil presentation tu, mereka yang non-Muslim ni kan, mula follow saya, mula tanya, apa Facebook, awak buat apa, sampai yang duduk sebelah, yang Australia tu duduk sebelah tanya, sebenarnya apa. Lepas tu kita pun ceritalah. Maksudnya, boleh jadi ya, walaupun kita duduk dalam satu Malaysia, mereka ni, tetapi sebab bukan mereka boleh nak dekat sangat dengan kita orang Melayu Islam, jadi mereka tak tahu apa yang kita buat. Lepas tu saya cerita apa yang kita buat kan, kerja-kerja kemanusiaan. Mereka sangat macam terkejut lah. Oh, kamu buat semua ni, sangat banyak. Macam mana kamu manage? Oh, kamu buat itu, buat ini. Wah, tak sangka lah, orang Islam ada yang macam tu lah ayat-ayat mereka. Jadi saya cakap dekat suami hari ni, kita bawa paper bag bagi hadiah dekat semua peserta, sebab tujuan nak dakwah. Saya kata mana tahu tujuan nak dakwah. Mana tahu ada dalam ramai-ramai ni tertarik dengan Islam, sebab kita kan, kita jadi perantaraan. Jadi subhanallah, tak apa, saya doakan hari ni last day dah. Malam ni habis pukul 5 petang ni dah boleh balik setelah 5 hari tak jumpa anak-anak. Ini satu perjuangan sebenarnya. Memang ada yang tanya, kenapa Ustazah susah payah nak ambil sijil professional trainers ni? Ustazah perlu lagi ke sijil ni? Sebenarnya untuk tambah ilmu, tambah skill, dan juga bila ada sijil ni, dia punya credibility tu lah naik sikit. Lagi-lagi bila kita nak masuk ke syarikat korporat. Syarikat-syarikat korporat ni, mereka ni ramai yang memerlukan sebenarnya pengisian-pengisian rohani. Tapi ramai, tak ramai ustaz ataupun ustazah yang ada CJ RHDN. Anda kalau siapa yang tahu pasal RHDN ni tahulah. CJ-nya pun agak mahal. Ini adalah CJ yang diiktiraf oleh kerajaan, oleh syarikat korporat. Siapa ada CJ ni, dia ada kelebihan lah. Jadi saya fikir untuk pergi dakwah lebih jauh. Kalau dakwah luas, dah luas. Tapi nak pergi lebih jauh, nak pergi sampai kepada dunia yang susah nak masuk, kepada korporat, kepada non-Muslim, macam itulah. Jadi Masya Allah, insya Allah pagi ni pun saya present, saya mula dengan salam, saya mula dengan selawat. Jadi itu pun sebab dia orang present, hi everyone, morning. Tapi bila saya mulakan dengan macam ada sikit doa, dan saya masukkan unsur faith, keimanan, kepercayaan, mereka macam wow. Ada yang berapa orang Chinese tu kan, bila saya present semalam 2 hari lepas, dia macam incredible, macam tu lah lebih kurang. Jadi sebab presentation mereka ni, dia tak masukkan unsur-unsur kerohanian. So saya masukkan sikit unsur kerohanian, kesyukuran, ketuhanan. Jadi sebenarnya fitrah manusia, sebab mereka pun manusia, mereka juga hamba Allah, dan mereka juga umat Nabi Muhammad. Tapi mereka ni tak kenal Allah, dan tak kenal Nabi kita adalah Nabi, mereka juga adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sebut tentang nama Allah, kita bagi salam, kita sebut insya-Allah, jadi dia orang sebenarnya suka dengar. Okey, alhamdulillah, ya, dakwah secara tak langsung. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas support dan di atas doa. Sekarang kita akan pergi kepada tadabbur kita, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq membawa maksud kehancuran. Ia merupakan surah yang ke-84 di dalam susunan Al-Quranul Karim, mengandungi 25 ayat. 25 ayat. Diturunkan di Mekah. Bermaksud surah ini mengandungi tentang bab tauhid, bab akidah, bab keimanan. Keimanan tentang apa? Sama juga surah Al-Insyiqaq, lebih kepada berkaitan dengan hari kiamat. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, ayat surah Al-Insyiqaq mengandungi 25 ayat. Surah Al-Insyiqaq mengandungi 25 ayat. Masya Allah. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, kemudian terus menyambung surah Al-Insyiqaq. Bersedia semua?
Alhamdulillah bersedia. Semalam kan kita baca surah Al-Mutaffifin. Betul tak semalam surah Al-Mutaffifin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah, kemudian menyambung surah Al-Insyiqaq. Kepada siapa yang sedang drive, teruskan drive, bawa kereta elok-elok, fokus, sambil itu dengarkan sahaja bacaan. Kalau dapat ikut. Siapa yang uzur, tak dapat baca kan, sebab hin atau nifas dan sebagainya, anda dengar saja pun dah dapat pahala. Hadir dalam majlis ilmu walaupun di alam maya tetap dapat pahala. Masya Allah. Okey, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ada yang baru masuk, dia tak tahu ini program apa. Okey, sepanjang 30 hari di bulan Ramadan, kita target untuk khatam, untuk tadabbur juzuk 30. 30 hari Ramadan, kita akan habiskan tadabbur juzuk 30. Bukan hanya baca. Kalau baca setengah jam dah habis dah, 45 minit dah habis. Tapi kita baca surah dan kita baca terjemahan, kemudian kita akan tadabbur per ayat. Mana ayat yang sempat. Jadi subhanallah, juzuk amma ataupun juzuk 30 mengandungi 37 surah. Dan surah yang bakal kita baca sekarang adalah surah yang ke-6. Surah yang ke-6. Alhamdulillah. Sudah pun surah yang ke-6. Jadi insya-Allah surah-surah yang ke depan lagi yang pendek-pendek kita akan gabungkan baca 2 atau 3 surah sehari. Jadi alhamdulillah insya-Allah kita dapat menghabiskan 37 surah dalam tempoh 30 hari Ramadan. Sebab itu kita punya tagline, boleh tulis semua tagline 30 love 30. Maksudnya 30 hari Ramadan kita akan tadabbur juzuk 30. Ya. Terima kasih. Hari ini kita target 1 million juga, tapi masa kita tinggal 20 minit saja lagi. Sebab pukul 8 kita kena berhenti, paling lambat pukul 8.10. So pejuang-pejuang masing-masing yang komen, yang like, yang love dan sebagainya, terima kasih yang bagi star 11,000 lebih dah. Subhanallah. Kami akan manfaatkan infak dan sumbangan tuan-puan sekalian itu untuk gerak kerja dakwah. Terima kasih yang bagi gift, yang macam-macam gift yang luar biasa di TikTok. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini hari Jumaat yang barakah, Jumaat yang kedua bagi Ramadan kali ini. Kita akan bertemu 5 kali Jumaat pada Ramadan kali ini. Masya Allah, barakallah. Jadi pada hari ini berkumpulnya pelbagai nikmat, rahmat, fadilat. Hari Jumaat itu sendiri mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Lepas tu kita bulan Ramadan pula. Lepas tu dalam keadaan berpuasa. Nabi SAW sebut, Nabi SAW bersabda, tidak akan ditolak doa-doa orang yang berpuasa. Start daripada dia sahur sampai dia berbuka. Terima kasih yang bagi Moon tadi tu, gift. Okey. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, jadi hari Jumaat ni doa banyak-banyak. Sebab hari Jumaat sendiri barakah, ada waktunya yang Allah tidak tolak langsung doa. Jaga lidah kita, jangan berkata keji, jangan sebut perkara-perkara yang negatif, doa-doa yang tidak baik. Walaupun bukan doa ya Allah, tak, tetapi kita sebut sesuatu yang buruk. Walaupun benda tu mungkin yang kita takut dalam hati, tapi jangan sebut. Cuba kontrol dan banyakkan apa yang kita takut tu tukar kepada doa supaya apa yang kita takuti itu tidak berlaku. Sebut sebaliknya daripada apa yang kita bimbang. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah sedar, kena sedar. Hari ni hari Jumaat, kena sedar hari ni bulan Ramadan. Bila kita ada kesedaran, kita conscious, kita sedar, jadi terkawallah sikit lidah kita.
Terkawallah sikit perbuatan kita. Apa yang kita cakap dengan suami, apa yang kita cakap dengan isteri, apa cakap dengan anak, dengan kawan-kawan, apa yang kita cakap tentang perniagaan. Jangan contoh kita bimbang perniagaan kita rugi. Hai, kalau macam ni memang rugilah, berniaga memang rugilah. Tapi sebut sebaliknya, ya Allah berilah keuntungan dalam perniagaan. Berikanlah keuntungan ya Allah. Dah berapa hari dah ni ya Allah belum untung. Berilah keuntungan ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki ya Allah buat kami ya Allah. Macam itulah contoh ya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak baca surah Al-Insyiqaq. Okey. Berserta dengan terjemahan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Apabila langit telah hancur lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Dan apabila bumi telah dipanjangkan dan dikeluarkannya apa yang ada di dalamnya dan dia pun menjadi kosong lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Wahai insan, sesungguhnya engkau telah kerja keras akan menuju Tuhanmu sekeras-keras kerja, maka akan bertemulah engkau dengan dia. Adapun orang yang diberikan surahnya dari sebelah kanannya, adapun orang yang diberikan surahnya iaitu kitabnya dari sebelah tangan kanannya, maka akan diperhitungkannya dengan perhitungan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan sukaria. Dan ada pun orang yang diberikan surahnya, yakni kitabnya, daripada belakang punggungnya, maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Dan dia akan masuk ke dalam api yang bernyala-nyala. Kerana sesungguhnya dia pernah bersukaria pada ahlinya. Sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali tidaklah dia akan kembali, iaitu di akhirat. Tidak begitu, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maka tidaklah aku akan bersumpah demi tanda merah di tepi langit, demi malam dan apa yang dikumpulkannya, demi bulan apabila telah purnama. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Maka gerangan apalah sebabnya mereka tidak beriman.
Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Bahkan orang-orang yang kafir itu pun mendustakan. Namun Allah amatlah mengetahui apa yang mereka pendam di dalam hati. Lantaran itu, ancamlah mereka dengan azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, sekali lagi kita sebutkan surah Al-Insyiqaq merupakan surah yang ke-84 dalam susunan Al-Quran, mempunyai 25 ayat dan ia surah diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ataupun diberi nama surah Makkiyah. Maka surah ini, surah-surah Makkiyah, adalah fokus kepada bab tauhid, bab akidah, bab keimanan. Dan kita boleh lihat daripada ayat pertama lagi, ia menceritakan tentang hari kiamat dan suasana manusia di hari kiamat. Subhanallah, kita pergi daripada ayat yang pertama. Ayat pertama, apabila langit telah hancur, susunan seperti yang kita lihat dari bumi sekarang tidak akan ada lagi saat itu. Bintang-bintang yang sekarang ada di tempatnya akan berguguran. Itulah kehancuran. Langit, kita tengok binaannya tanpa bertiang, tetapi sangat kukuh, akan hancur lebur dan akan menimpa manusia. Begitu juga dengan bintang pada waktu malam. Siang kita nampak langit, malam kita nampak bintang sebab langit nampak hitam. Bulan pun sama, matahari pun sama. Semuanya berguguran, hancur. Bukit bukau, semua makhluk Allah yang besar-besar, makhluk Allah yang perkasa, yang hebat, yang gagah, yang tidak pernah terjadi sedikit perselisihan antara mereka. Tidak pernah berselisih di antara bintang dengan bintang, bulan dengan matahari, awan dan sebagainya. Tetapi bila datangnya hari kiamat, semuanya saling berselisih, pecah. Seperti mana gempa bumi yang kita tengok, rumah yang asalnya tersusun indah, di mana sofa, di mana katil, di mana, bila berlaku je gempa bumi, semua menjadi satu, hancur lebur. Itu baru satu rumah, itu baru satu daerah yang gempa bumi. Tapi gempa bumi yang dahsyat, yang berkali ganda, mungkin 1000 kali ganda lagi dia punya gegaran, ataupun juta kali ganda akan berlaku, benar-benar berlaku. Kalau saya tanya tuan-puan sekalian, cuba jawab dekat komen. Kita mengharapkan kita mati ataupun kita bertemu kiamat? Mana yang kita lagi takut? Nak hadapi kematian ke nak hadapi kiamat? Kita harap kita mati dengan hari kiamat ke ataupun mati macam sekarang? Lebih baik mati sekarang Ustazah, takutnya mati hari kiamat macam teruk sangat, macam seksa. Mana lagi takut? Takut mati, kita mati, lepas tu malaikat maut datang jumpa kita. Masa tu kita dalam keadaan banyak lagi benda tak settle, amanahnya, tugasnya. Masa tu mungkin kita duk ingat banyaknya tak sempat lagi minta maaf, duk tangguh minta maaf sebab ego yang tak maafkan, ada hutang tak bayar, ada itu ini. Paling kita takut apa? Takut kematian kita ataupun takut kiamat? Mana lagi takut? Ya, ada yang kata takut, ada yang kata harap mati sebelum kiamat. Dua-dua takut, dua-dua takut. Sebenarnya kita memang takut dua-dua. Kiamat pun takut, mati pun takut. Tapi Nabi pesan, jangan kamu berdoalah supaya kamu tidak bertemu dengan kiamat. Berdoalah, sebab saat itu bukan saja dunia tu jadi dahsyat, tetapi sebenarnya iman manusia pada saat itu dah dahsyat sangat dah. Fitnah kepada iman, fitnah pada agama sangat dahsyat. Sebab itu Nabi pesan, maksudnya meminta berdoalah supaya kamu tidak bertemu. Berdoa dan mengharaplah kamu tidak bertemu dengan kiamat. Walaupun kita dengar kiamat ni sangat dahsyat, tapi kematian kita pun lagi dahsyat. Itu namanya kiamat kecil. Itu kiamat besar berlaku kepada serentak seluruh dunia dan kepada seluruh manusia yang ada ketika itu. Tapi kiamat kecil ada berlaku pada diri kita sendiri. Di waktu yang sama kita boleh melihat ahli keluarga yang masih lagi sihat, kuat mungkin, dan pada waktu yang sama kiamat itu berlaku untuk diri kita saja. Ketakutan yang amat, kita akan berpindah ke alam lain, kita bakal meninggalkan dunia. Ketakutan yang teramat apabila nyawa tu mula ditarik daripada hujung kaki ke atas,
ketakutan bagaimana kehidupan di alam barzah, lepas ni jumpa malaikat, boleh jawab ke tidak, dah tak boleh nak patah balik dah kan. Kalaulah masa tu baru nak pesan-pesan pada anak, pada suami, pada sekian-sekian, Allahu Akbar, kita tak nak bayangkan tuan-tuan sekalian. Jadi ketakutan ini kita perlu susuli dengan doa, kita perlu susuli dengan amal soleh. Bersedia atau tidak, kita tetap akan mati, lebih baik bersedia. Takut ke tak takut ke, tetap akan mati. Bersedia ke tak bersedia ke, tetap akan mati. Maka lebih baik bersedia. Masya Allah. Ayat yang kedua, lantaran patuhnya kepada Tuhannya, kerana semuanya itu akan terjadi atas kehendak dan perintah Allah, sehingga langit itu hanya menurut saja kehendak Allah yang mengaturkan. Ayat yang ketiga, ayat kedua lagi, dan patutlah dia begitu. Dan apabila bumi telah dipanjangkan, kalau kita lihat dalam peta atlas yang besar, nyatalah bahawa bumi itu bulat. Dalam ayat ini dinyatakan bahawa suatu waktu dia akan dijadikan Allah panjang ataupun meluas. Sekarang bulat kan? Sekarang bumi itu bulat. Satu masa lagi apabila bumi dipanjangkan, bumi akan dipanjangkan. Semuanya berada di atas satu tanah yang sama. Subhanallah. Menurut keterangan ahli-ahli, memang bumi itu selalu berubah, meskipun berubah itu berlaku dalam jutaan tahun. Bukan mustahil dari membulat dia jadi memanjang. Ayat yang keempat, dan dikeluarkannya apa yang ada di dalamnya. Bumi itu sendiri kerana telah melebar atau tanah-tanah ketinggian jadi runtuh dan rata, maka simpanan yang ada dalam perut bumi itu dikeluarkan sendiri. Simpanan itu adalah kuburan-kuburan manusia. Dia pun kosong, kubur itu menjadi kosong sebab isinya telah dimuntahkan keluar, sehingga berseleraklah tulang-tulang, berseleraklah semuanya. Dengan sangkakala kedua, sebagaimana surah yang kita baca dah sebelum ini, akan bersatulah kembali roh dengan jasad yang telah lama terkubur. Walaupun dah tak ada dah tulang, dah hancur lebur dah semua, dah bersatu dengan tanah, tapi akan dibangkit dan dibongkarkan semula. Ayat yang kelima, lantaran patuhnya kepada Tuhannya, dan patutlah dia begitu. Kejadian di bumi sedemikian rupa adalah kerana tunduknya bumi kepada Allah yang menciptakannya, sebagaimana terjadi pada langit di ayat yang kedua. Semuanya itu berlaku atas kehendak Allah, tidak ada kekuasaan. La haula wala quwwata illa billah. Okey, kita akan pergi pada ayat yang keenam. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, maka akan bertemulah engkau dengan dia. Akan bertemulah engkau dengan dia. Maksudnya, Masya Allah, Allah berfirman, wahai insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, maka kamu akan bertemu, wahai insan, kamu akan pasti bertemu dengan Tuhanmu, akan bertemu dengan Allah. Ingatlah kamu dan insaflah keadaanmu, sesungguhnya engkau telah kerja keras akan menuju Tuhanmu, sekeras-keras kerja dah berusaha dah ni. Artinya bahawa manusia ini hidup di atas dunia, bekerja keras, membanting tulang, mengerah tenaga siang dan malam. Apa jua jenis yang dikerjakan, namun akhir perjalanan adalah menuju ke Allah jua. Tidak ada jalan lain. Kerja keras, membanting tulang dalam hidup, tidak lain akhirnya nanti insan akan sampai ke pintu kubur. Masya Allah, bertemu dengan dia artinya akan bertemu dengan kematian. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali melupakan bahawa segala kerja keras menghabiskan tenaga dalam hidup itu akhirnya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Bertemu dengan dia, bertemu dengan Allah, menuju kepada Allah melalui kematian. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, memang hari-hari kita kerja keras. Sebagai student, pagi-pagi bangun, pergi sekolah, balik sekolah, penat, tidur sekejap, tahu-tahu nak buka puasa. Orang yang bekerja pun macam tu lah, keluar pagi, balik petang, lepas sudah buka puasa, solat maghrib pun dah ngantuk, lepas tu isyak. Sekarang ni ramai dah tak solat tarawih. Sebab solat tarawih pun ngantuk, habis tarawih pun ngantuk, macam tu lah. Sebab bulan Ramadan ini kita akan rasa masa sangat cepat berlalu, dan waktu sangat pendek, dan rasa macam-macam benda nak buat tak sempat. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, subhanallah, Allah benarkan kita sibuk untuk cari rezeki, urus keluarga, urus perniagaan, macam-macam lah, keluar kerja. Tapi kena ingat, sibuk, silakan sibuk.
Sebab apa? Di sini juga disebut kamu bersungguh-sungguh, bekerja keras, sekeras-keras kerja untuk menuju Tuhanmu, untuk bertemu. Ayat ini mengingatkan kita sibuk. Ya, memang di dunia ini adalah waktunya kita bekerja, waktunya kita beramal tanpa dihitung. Tapi bila dalam kubur, waktunya kita tak beramal lagi dah, kita tak bekerja lagi dah. Tapi ketika itu kita akan dihisap non-stop dihisap. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jadi kesibukan apa pun mesti dalam keadaan sedar. Sedar apa? Kita kembali, kita bakal kembali, kita akan berakhir dengan kematian, dan kita akan tinggalkan semua kesibukan ini, kelelahan ini, kesusahan ini, kebimbangan ini, kita akan tinggalkan dengan kematian. Dan kita tetap akan kembali kepada Allah. Tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari umur kita semakin pendek. Hari demi hari langkah kita semakin dekat dengan kematian. Hari demi hari pertemuan dengan malaikat maut semakin dekat. Masya-Allah. Jadi dalam sibuk-sibuk sentiasa kena ada ingatan ni, supaya kesibukan kita tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kesibukan kita, harta yang Allah beri, tidak dilalaikan kepada perkara-perkara yang bermaksiat, membazir, tetapi mesti ada portion untuk membantu agama Allah. Allahu Akbar. Okey, kita tengok lagi. Masya Allah, tinggal lebih kurang dalam 10 minit lagi kita akan habis. 10 minit lagi. Jadi pejuang-pejuang like saja je kita nak encourage. Okey, sahabat-sahabat, lebih kurang dalam 5,000 lebih yang hadir. Alhamdulillah, barakallah. Tahniah, hari ini juga kita boleh capai 5,000 lebih. Di muka buku dan juga di TikTok, gabung dua jadi 5,000 lebih. Allahu Akbar. Bulan Ramadan, hari Jumaat yang barakah. Tahniah sahabat-sahabat semua yang hadir, kerana telah memastikan diri berada dalam salah satu taman syurga Allah di dunia. Majlis ilmu adalah taman syurga Allah. Tahniah kerana anda memaksa diri, istiqamah, dan anda telah mengajak ramai lagi untuk hadir. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, hadir berada di taman syurga Allah yang sementara itu majlis ilmu ini, Allah juga akan pilih kita di mahsyar kelak, di akhirat kelak, untuk berada di taman syurga Allah yang sebenar. Sebab itu ciri-ciri orang yang akan masuk taman syurga Allah yang sebenar di akhirat adalah orang yang sangat suka berada di taman syurga Allah di dunia. Di manakah taman syurga? Sahabat Nabi tanya, "Fama riyadi jannah?" Di manakah taman syurga ya Rasulullah di dunia ini? Nabi sebut hilaku zikri, iaitu majlis ilmu, majlis zikir. Masya Allah. Okey, kita tengok ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-7. Adapun orang yang diberikan surahnya, iaitu kitabnya, buku catatan amalnya, daripada sebelah kanan, maka akan dihitungkan dia dengan perhitungan yang mudah. Tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada solatnya, "Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Tuhanku, perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Maka bertanyalah Aisyah kepada beliau sehabis beliau solat, "Apakah yang dimaksud dengan perhitungan yang mudah itu ya Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "An yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu annahu man nuqishal hisaba ya Aisyatu yawma izin halaka." Nabi menjawab, "Saya melihat pada catatannya itu minta maaf. Okey, Nabi SAW bersabda, akan dilihat pada catatannya itu sempitas lalu dihentikan. Kerana sesungguhnya barang siapa yang dilakukan perhitungan dengan teliti atas kitabnya pada waktu itu, yang Aisyah, celakalah dia." Allahu Akbar. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Okey, ceritanya, dan selepas ini habis je live, tim buat secepat yang mungkin, buat poster, share doa ni di muka buku, share juga doa ini di TikTok, tak disebut TikTok ni, di semua media sosial. Ini doa yang sangat baik, sangat penting untuk kita sama-sama berdoa. Okey, saya baca doa ini, sahabat-sahabat ikut ya, sempena hari Jumaat yang barakah, waktu mustajab doa, berpuasa pula,
Itu adalah keadaan yang mustajab doa bulan Ramadan pula. Okey, kita akan baca sama-sama. Doa ni very simple, tetapi ini doa yang Nabi SAW baca ketika solat. Bila waktu dalam solat nak baca ni? Waktu sujud. Kedua, waktu yang dituntut untuk baca doa, mustajab doa adalah selepas bacaan tahiyat akhir. Selepas innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa ni dulu. Kalau doa ni baca masa sujud pun boleh. Masa rokok pun boleh. Masa rukuk, masa sujud, ataupun sebelum bagi salam. Itulah waktu-waktunya yang kita boleh baca doa ini. Okey, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Kita baca sama-sama. Saya ikut, sahabat-sahabat, saya baca, sahabat ikut. Okey. Ada 5,200 ni. Alhamdulillah. Okey, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sahabat-sahabat boleh ikut ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah, hitunglah diriku, hisaban yasira, dengan perhitungan, dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang tanya, Ustazah, boleh ke dalam bahasa Melayu? Susahlah nak hafal. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih afdal dan lebih barakah bila kita hafal lafaz sebagaimana lafaz Nabi SAW. Dan bila nak baca macam ni dalam solat, boleh jelas. Masa duduk tahiyat tu, sebelum bagi salam tu, baca macam baca tahiyat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh. Tapi kalau bahasa Melayu, anda sebutlah, keluarlah suara, Ya Allah, hisabkanlah ni, batal solat. Sebab itu, ambillah masa, fokus kejap hafal. Ini bukan tentang dunia, ini tentang nasib kita di akhirat. Ini adalah tentang perkara yang jauh lebih penting daripada dunia dan isi. Inilah ketakutan kita. Nabi SAW baca doa ini ketika solat. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, apakah maksud perhitungan yang mudah itu? Sebab Aisyah dengar Nabi baca dalam solat. Lepas tu Aisyah pun bertanya. Lalu Nabi pun menjawab. Nabi jawab apa? Nabi pun menjawab, akan dilihat pada catatannya itu sepintas lalu. Sebab Aisyah tanya, apa maksud hisab mudah, perhitungan yang mudah? Akan dilihat pada catatannya, buku amalannya tu, buku catatan yang kita hidup, yang dicatat daripada lahir sampai mati, 30 tahun, 40 tahun, amal baik, amal buruk, semua-semua yang kita buat, setiap satu dicatat oleh malaikat tu. Nabi kata, orang yang mudah hisab ni, dia akan ditengok pada catatan itu sepintas lalu saja, lalu dihentikan. Maksudnya sama ada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam, boleh jadi malaikat, tapi Allah lah yang akan melihat dan menentukan ni kan, siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Malaikat follow saja arahan Allah untuk dijemput masuk ke syurga ataupun ditarik dan diheret, dicampak dalam neraka. Kalau neraka ditarik, diheret, sebab manusia tak nak, ketakutan, pegang sedaya upaya, tapi akan diheret. Bahkan ada yang muka diheret ke bawah, sebab kaki tak nak gerak apa, malaikat akan pegang pada kaki, muka terheret di bawah. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Sebab Nabi kata, kerana sesungguhnya barang siapa yang dilakukan perhitungan dengan teliti, tiba-tiba hitungan tu dengan teliti, Nabi kata, dan surahnya ataupun kitabnya pada waktu itu, ya Aisyah, celakalah dia. Maksudnya kalau tiba-tiba dibaca dengan teliti, belek satu-satu, celakalah. Tapi kalaulah dilihat dengan mudah sepintas lalu, kemudian dihentikan, maka insya-Allah selesai. Jadi subhanallah, sebab itu doa ini diajarkan oleh Nabi supaya kita dapat perhitungan yang mudah, hisab yang mudah, dan kitab kita terima daripada tangan kanan dan dilihat sepintas lalu, berhenti, kemudian dijemput masuk ke syurga. Harapan tu besar, angan-angan tu tinggi, keinginan tu besar, tuan-tuan sekalian.
tapi malas berdoa. Nak hafal doa pendek ni pun malas. Macam mana? Orang kata berangan macam mana? Dia berangan, dia boleh berlayar. Dia berangan, dia boleh berlayar di lautan, tapi kapal dia di atas darat. Berangan je lah. Patutnya kena tolak lah kapal itu masuk ke laut. Susah-susah pun kena lalui lah, barulah boleh berlayar di lautan. Kita berangan nak masuk syurga, tapi pelayaran menuju ke syurga tu tak nak. Nak masuk syurga terus. Nak susah payah berlayar lautan yang penuh gelora semua ni tak nak. Benda lain boleh hafal. Doa ni pendek je. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. InsyaAllah ya, hari ini pengajaran yang sangat penting, kita hafal doa ni. Okey, ayat yang ke-9, dan dia kembali kepada keluarganya dengan sukacita. Lepas tu happy lah dia jumpa dengan keluarganya dengan gembira. Ayat ke-10, dan ada pun orang yang diberikan surahnya daripada belakang punggungnya, maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, kerana sesungguhnya dia pernah bersukaria pada ahlinya, iaitu semasa hidupnya di dunia tidaklah diingatnya akan hari akhirat, hari akan bertemu dengan Allah. Dia tidak bersiap untuk menghadapi maut. Sebab itu dia bersukaria menghabiskan umur pada barang yang tidak berfaedah. Seperti tersebut pada ayat ke-6 tadi, dia bekerja keras, namun pekerjaan itu hanyalah buat kepuasan hawa nafsu sementara. Maka dilanggarnya segala larangan Allah dan tidak dilaksanakan apa yang diperintahnya. Ayat ke-14, sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali tidaklah dia akan kembali. Tidak begitu, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ayat yang seterusnya sehingga habis kita akan tengok. Maka tidaklah aku akan bersumpah, ayat ke-16, demi tanda merah di tepi langit, demi malam apa yang dikumpulkan, demi bulan apabila telah purnama, sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Maka gerangan apalah sebabnya mereka tidak mahu beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Bahkan orang-orang kafir itu pun mendustakan. Namun Allah amatlah mengetahui apa yang mereka pendam di dalam hati. Lantaran itu ancamlah mereka dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Sebagai penutup bagi perkongsian pada hari ini, marilah sama-sama kita ketika ambil wuduk dengan tenang, ambil wuduk dengan teliti. Sebab Nabi SAW bila hadis berkaitan wuduk, mesti Nabi pesan, barang siapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk, dan apabila kita basuh tangan kanan, terus doa. Masa kita basuh tangan kanan, kan, kita basuh tangan kanan. Okey, mula-mula sunat tu basuh tangan kedua-dua kan. Tapi bila tiba basuh tangan kanan sahaja tu, kan, bila kita basuh tangan kanan sahaja tu, tuan-puan sekalian, kita terus berdoa, ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalku. Bila basuh tangan kiri, kita terus doa, ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku ini menerima buku amal. Bila kita basuh kaki kanan, kita terus doa, dalam hati pun boleh, sebut pun boleh, ya Allah, jadikanlah kakiku ini melangkah di atas titian sirat menuju ke syurga. Bila basuh kaki kiri, kita doa, ya Allah, jangan gelincirkan aku di titian sirat. Kita faham bila di mahsyar, dalam sebuah hadis dah gambarkan, memang menggambarkan di hadapan manusia neraka, semua ketakutan, syurga di balik sana belum nampak, dan manusia melihat satu demi manusia melintasi titian sirat jatuh ke dalam jurang api neraka. Tapi ada yang berjalan dengan baik, ada yang berlari, ada yang selaju kilat, ada yang merangkak-rangkak, ada yang menyarap. Neraka di bawah. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita basuh kaki kanan, ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah kakiku di titian sirat sehingga aku dapat melintasnya, ya Allah, sampai ke syurga. Bila kaki kiri, jangan gelincirkan. Jadi tuan-puan sekalian, lepas habis je wuduk, sebenarnya setiap anggota wuduk ada doa untuk kepala apa, untuk muka, ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di mahsyar.
Semua orang nak flawless kat dunia, sanggup berhabis banyak-banyak duit. Tetapi Nabi SAW sebut, setiap anggota wudukmu akan bercahaya. Tapi ambil wuduk dengan sempurna. Kita kena upgrade wuduk, bukan hanya fizikal, pergerakan fizikal, tapi ambil wuduk dengan khusyuk. Sebab setiap pergerakan wuduk akan gugurkan dosa. Jadi saya tak kupas panjang ni. Kalau nak kupas panjang wuduk ni banyak. Tapi jangan lupa baca doa lepas wuduk. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Kalau siapa yang rasa tak hafal dan susahnya, panjangnya ustazah, sebenarnya boleh baca yang pendek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat itu pun dah sempurna. Tapi riwayat yang lain tambahkan lagi doa, 3 doa tu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Okey. Nabi sebut, barang siapa setelah wuduk lalu membaca doa wuduk, maka akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Memang pintu syurga ada 8 pun. Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Why? Saya dah jelaskan dalam banyak ceramah. Kenapa pemberian Allah begitu dahsyat untuk satu perbuatan doa selepas wuduk yang pendek. Sebab permulaannya bermula daripada wuduk tu sendiri. Dan kita berdoa tu selepas Allah sucikan kita daripada dosa. Jadi ingat, bila basuh tangan kanan, ya Allah, jadikanlah tanganku ini menerima buku amalku. Bila basuh tangan kiri, barulah kita ambil wuduk dengan khusyuk. Bila basuh kepala, ya Allah, sebenarnya ada doa dia, Allah mafakini fiddin wa alimni ta'wil. Berikanlah aku kefahaman dalam agama dan berikanlah aku ilmu untuk ta'wil, memahami Al-Quran. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Okey, tak apa. Bacalah doa apa, sebab masa basuh kepala tu, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, kumur-kumur, hidung, semua tu dosa-dosa daripada anggota badan. Alhamdulillah, barakallah. InsyaAllah bertemu lagi pada pagi besok jam 7 pagi, tadabbur juzuk 30 selama 30 hari Ramadan. Sayang semua sahabat-sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Terima kasih di atas peranan semua. Walaupun kita tak sempat nak dapat like 1 million hari ni sebab kita sudah awal. Kalau sudah macam waktu biasa dah 8.5, sempat ni sekarang dalam 700,000 like. Terima kasih banyak-banyak sahabat yang bagi komen, yang bagi emoji, yang bagi gift, yang bagi star di muka di muka bumi pula, di muka buku. Ustaz nak buat tak pengumuman untuk ajak pagi besok tu, untuk pelancaran tu? Okey, tuan-puan sekalian, encik ambil beg tu je. Encik ambil beg je, beg purple tu je. Nak jemput siapa yang berdekatan dekat Senawang. Orang KL pun boleh turun. Maksudnya esok saya akan berada di area Seremban ni. Saya akan ada di area Seremban ni. Jangan, encik ambil yang cantik sikit tu, biar barang tu duduk dalam ni, baru cantik tengok. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, insya-Allah besok ni akan ada satu pelancaran istimewa. Jadi nak jemput, kalau siapa yang berdekatan, yang dengar secara langsung, pukul berapa besok ni majlis? Oh, pagi. Betul, confirm. Okey, jam 2.30. Jam 2.30 petang di Dewan Sadatina Asma. Program ni santai je, ada pengisian special sharing daripada saya sendiri di Senawang. Ada orang tanya tempat mana di Senawang. Jemput untuk siapa-siapa yang nak hadir. Ada special, adalah perkongsian daripada saya. Percuma saja, jemput datang. Dan insya-Allah sempena bulan Ramadan yang barakah, kita akan lancarkan satu produk limited edition by Ustazah Asma Harun. Produk ni memang limited edition untuk 500 sahaja. Habis je 500 ni tak ada. Dia ada siap, ada kad untuk setiap, ada kad dan ada nombor siri bagi produk ni. So di 500, walaupun mungkin ramai lagi yang nak, kita tak akan ulang. Ini adalah limited edition by Ustazah Asma Harun. Jadi kita akan ada sharing sikit, kemudian kita ada satu, dan ia masih lagi kekal rahsia di dalam ni. Kalau boleh nampak Asma Harun tulisan tu,
adalah Asma Harun. Saya tak tahulah ni ada orang boleh teka ke tak ni. Tapi produk ni tak pernah lagi dikeluarkan oleh Ustazah Asma Harun. Tak pernah. Ini adalah percubaan pertama. Ini adalah produk pertama. Dalam ini sangat special, macam tak tahulah ada orang boleh teka ke tidak. Tapi ini edisi limited edition, macam itulah, edisi terhad. Jadi start pukul 2.30, jemput datang ke Dewan Sayyidatina Asma di Senawang, Negeri Sembilan. Lepas tu ada majlis. Lepas asar kita akan ada majlis. Lepas tu solat asar berjemaah. Lepas asar kita ada kita akan ada lepas asar tu, kalau siapa yang nak teruskan, kita ada tadarus Al-Quran. Siapa yang nak hadir, nak duduk sekali pun boleh, ataupun nak round lah di tempat pusat operasi kami pada laluan yang sama. InsyaAllah siapa yang berhajat, bolehlah kita berjumpa pada secara fizikal. Sekarang ni alam maya kan, di Senawang, tepi saja Maidin. Barakallahu fiq. Jadi insyaAllah ini adalah jemputan terbuka kita buat kepada siapa yang nak hadir dan sama-sama dalam majlis pelancaran limited edition by Ustazah Asma Harun ini. Terima kasih banyak-banyak. Salam Jumaat yang berkat. Doakan kami berjaya untuk presentation selepas ini. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata cepat guys. Ya Allah, saya semacam kagum sungguh lah dengan yang nak capai 1 juta ni. Okey, tak apa, kita tunggu sampai 1 juta kita akan berhenti. Barakallah, Allahu akbar. Sayang semua. Kejap Ustazah, kejap. Ada kata Ustazah, kejap. Tunggulah Ustazah, nak sampai 1 million likes di TikTok. Sahabat-sahabat di muka bumi, terima kasih banyak. Salam hari Jumaat. Moga Allah berkati, Allah makbulkan segala doa, Allah limpahkan rezeki yang barakah, Allah angkat segala ujian, sakit, kesedihan, kekecewaan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik, ya Allah. Ramadan yang memberikan kepada kami pengampunan-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, perlindungan-Mu. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus, ya Allah. Kami mohon kepadamu, kurniakanlah kami syurga firdaus-Mu, ya Allah, bi ghairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab dengan berat dan tanpa diazab. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah, hisablah diri kami, ya Allah, hisablah buku amal kami, ya Allah, dengan hisab yang mudah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur, wa min azabi jahannam, daripada azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, kami mohon perlindungan daripada fitnah mati dan fitnah hidup, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Dajjal al-Masih, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ini, ya Allah, ada yang sedang mencari jodohnya sekian lama, ya Allah. Berikanlah, temukanlah, ya Allah, kurniaan pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah, pada waktu yang terdekat dan berkat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ada yang sedang duka cita, sedih, kecewa, maka berilah kabar gembira. Ada yang sedang ada pelbagai masalah dan rumah tangga, ya Allah, Engkau bukakanlah belenggu-belenggunya, ya Allah. Ya Allah, ada yang sakit, ya Allah, berilah kesembuhan, berikanlah penawar dan perawat yang benar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ramai yang struggle, ya Allah, mencari rezeki, sangat susah, sempit, dengan pelbagai ujian demi ujian, ya Allah. Maka ya Allah, lapangkanlah, murahkanlah, bukakanlah pintu-pintu rezeki, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, penyejuk hati, penyejuk mata. Pasangan kami, ya Allah, pasangan yang baik, pasangan yang amanah, pasangan yang mukmin, ya Allah, yang sama-sama memimpi ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan dan temukan kami di majlis ilmu di taman syurga yang sementara ini, maka satukanlah kami kembali di taman syurga-Mu di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih kepada pejuang-pejuang TikTok. Kita sampai 1.1 million. Barakallah, takbir, Allahu Akbar.
sebenarnya bukan sebab nak kejar like tu, tetapi itu adalah satu bentuk sokongan kepada gerak kerja dakwah secara online. Kalau orang lain boleh bagi like kepada program maksiat sampai juta-juta kan, dan terima kasih pelbagai gift, ada gift yang comel-comel di TikTok sampu hari raya tadi, bulan Ramadan, macam-macam. Subhanallah, Allah Akbar, star pun begitu banyak yang diberikan melalui muka buku. Subhanallah, mudah-mudahan star dalam 20,000 star ini Allah berikan ganjaran, Allah berikan bintang-bintang di syurga, Allah lipat gandakan rezeki para penyumbang, kerana setiap star ini akan ditukar kepada 20 sen Malaysia, dan kami akan manfaatkan untuk gerak kerja dakwah dan gerak kerja kemanusiaan. Sayang semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Paus dah masuk, alhamdulillah, macam-macam, ada paus, ada love, subhanallah kan. Jadi masing-masing ni dia ada lautan dalam dengan obor-obor yang cantik, masing-masing ni dia saling support tau. Itu yang unik ya, bulan Ramadan saling unik di TikTok dan juga di muka bumi, masing-masing saling support each other. Okay guys, tolong, okay kawan-kawan ni lepas tu masing-masing ucap terima kasih, tahniah dan macam-macam. Walaupun kita ni bersahabat di alam maya, bertemu, saling balas komen, saling balas doa, saling balas salam, tetapi rasa tak kasih sayang tu, rasa tak engagement tu, rasa kan. Saya pun rasa macam, sebab ya Allah, sebab itu selalu doa, ya Allah, buat sahabat-sahabat di alam maya walaupun tak pernah berjumpa, jumpakan kami di syurga, satukan kami ya Allah. Kan, sebab kita memang berhajat satu hari kita dapat jumpa sesama kita kan di dunia, tetapi pertemuan yang paling indah adalah di syurga. Jadi selalu doa jangan kepada sahabat-sahabat di alam maya walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Barakallahu fiik. Subhanallah. Okey, subhanallah, muslim-muslimat sayang semua kerana Allah kena Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Kita tangguhkan dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.